Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia yang diberikan kepada kita, iaitulah kesedaran, semangat nak mari masjid. Dan ini satu perkembangan yang baik, kerana ramai lagi orang tak sampai ke masjid ni, kita sampai. Cuma apa yang anak perhati, iaitulah ramai anak-anak kita mari ke masjid, tak masuk dalam masjid, hidup main luar. Jadi minta perhatianlah kepada ibu bapa yang bawa anak ke masjid. Anak besar dah tu, bukan anak kecil. Yang kecil-kecil pula Masya Allah duduk dalam saf semaya sampai sudah. Orang besar duduk main kat luar. Jadi ayah ke, ibu ke, tengoklah anak-anak tu, ajak mari sekali duduk dalam masjid, duduk di saf sekali dengan kita, supaya mereka dapat melakukan salat dengan baik. Itu perhatian yang baik. Mana molek dah, comel dah buat mari anak ke masjid, tapi kalau biar duduk main di tangga masjid, maka faedahnya yang diharapkan tidak banyak. Kita harapnya dia mari salat sekali dengan kita. Itu perhatian yang patut kita perhatikan. Tajuk tazkirah yang kita nak sampai malam ni, kaifa yasumul qalb. Bagaimana hati kita berpuasa. Kita dah belajar banyak dah siri-siri yang lepas. Tazkirah-tazkirah yang kita dengar pun semua orang cakap puasa ni tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan persubuhan di siang hari. Tetapi kita kena ingat, kalau puasa setakat tu je, ramailah orang berpuasa. Tetapi yang menjadi maghza ataupun isi kepada kandungan puasa itu sendiri, sebagaimana dalam hadis yang Allah Ta'ala sabda dalam hadis Qudusi, yada'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli. Orang yang berpuasa ni meninggalkan syahwat dia dan makan minumnya kerana aku. Jadi syahwat yang kita tinggal tu syahwat makan, syahwat faraj. Tetapi ada lagi beberapa perkara yang patut kita puasa di bulan puasa ini, iaitulah puasa hati kita daripada perkara-perkara yang boleh merusakkan amal ibadat, yang boleh meruntuhkan amal yang kita buat selama ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan beri pimpinan petunjuk kepada hatinya. Hati kita nak dapat petunjuk, ada syarat dia, iaitulah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bimbingan ataupun pimpinan Allah, petunjuk Allah Ta'ala kepada hati kita ni menjadi asas, prinsip kepada hidayah, dan menjadi asas kepada segala taufik, menjadi kepala bagi segala pekerjaan. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah iza saluhal jasadu kullu. Ingatlah, dalam diri manusia ada seketul daging, kalau dia baik maka baiklah hak lain. Wa iza fasadal jasadu kullu, kalau dia rusak maka rusak habis hak lain. Ala wahyal qalbu, Nabi mengatakan iaitulah qalbun, hati nurani manusia. Kalau hati kita hak dalam dada ni, hak hitam ni, sakit, rusak, doktor boleh baiki. Bukan cakap boleh baiki, boleh tukar hak lain, tukar spare part. Kalau ada keluarga kita sakit hati, hati dia sakit, bukan sakit hati, hati sakit, kita boleh sedekah hati kita lebih ke dia. Tetapi yang jadi masalahnya qalbun nurani, hati nurani manusia itu apabila rusak, maka rusak habis hak lain-lain.
Jadi ini yang menjadi asas kepada perbincangan. Maka baiknya hati kita itu membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rusaknya hati itu membawa kecelakaan yang tidak siapa ketahui. Kesan buruknya kecuali Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala, Inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Semua peringatan Allah Ta'ala itu la zikra, menjadi peringatan bagi orang yang punya hati. Hati mana ni? Hati yang nurani, dia hidup. Kalau hati ni, semua orang ada hati belaka. Lembu pun ada hati juga. Tapi hati ini au al-qassam wa huwa syahid, ataupun dia buka telinga, dia boleh dengar nasihat-nasihat dan dia menjadi saksi. Surah Qaf ayat 33. Semua makhluk ni ada hati. Makhluk yang bernyawa ni ada hati. Tetapi hati ini terbagi pada dua kategori. Satu dia panggil qalbun hayyun nabidun, hati yang hidup, diserami dengan cahaya iman, yang penuh dalam hati keyakinan, dan diimarahkan hati itu dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah hati yang hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita hati ini, hati yang hidup. Satu lagi qalbun mayyitun mundasirun saqimun, hati yang mati, hati yang hancur, yang runtuh, kharab, damar. Tidak ada faedah bagi hati ini kecuali hati ini sudah mati, tidak lagi hidup dengan cahaya iman. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bentuk hati manusia yang tak mau beriman kepada Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit. Hati sakit, tengok orang mukmin senang, dia sakit hati. Jadi lagi sakit, serabut dia. Ini hati orang munafikin. Suratul Baqarah ayat 10. Buat-buat kafir juga yang kerah kepala, bila kita ajak dia mari, dia kata apa? Wa qalu qulubuna ghulf. Tak sedut ajaklah kami, tak sedut kempen lah kami, tak sedut kecek lagi ke masjid. Hati kami tersombak dah. Orang panggil sombak dah hati dia, tak dengar, tak masuk cahaya. Maka inilah orang yang takut. Kerana itulah Allah SWT tegur kita. Wahai orang mukmin, mu nak berhidup hati ke tidak? Kalau nak hidup hati, bagaimana kita nak buat? Allah sebut afala yatadabbarunal Quran. Apakah kamu tidak tadabbur dengan Quran? Ini kita nak baca Quran, kita tengok makna dia, tengok arti kandungan dia, isi kandungan dia dalam Quran yang apa yang menyentuh perasaan kita. Kalau baca Quran tak sentuh, am ala qulubin aqfaluha, ataupun dalam hatimu terkunci, tak boleh masuk lagi maklumat, tak boleh masuk lagi cahaya, maka ini yang jadi bahaya kepada kita. Surah Muhammad ayat 24. Maka hati yang sakit, hati yang berpenyakit, yang telah dicop atasnya, dan hati ini mati, iaitulah hati musuh-musuh Allah yang disebut dengan nama orang kafir, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak boleh mikir apa-apa. Mikir bab dunia bijak, tapi nak mikir tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, nak berfikir tentang adanya Allah, mereka tak akan jumpa. Kerana itulah Nabi ajar kepada kita para jemaah sekalian, doa yang maksur, yang sahih, yang Nabi kita baca sentiasa. Tuan-tuan dan puan-puan kena baca doa ni sentiasa, iaitulah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ikut belakang, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Doa ni kena baca sentiasa, pagi, petang, siang, malam. Kita minta Allah yang membolak-balikkan hati supaya tetapkan hati kita di atas agamanya. Jadi hati mukmin yang masuk kepada puasa ni. Bagaimana hati orang mukmin? Iaitulah hati yang berpuasa. Puasa macam mana? Kalau kita puasa tak masuk makanan yang menyebabkan keluar dia punya toksik ke apa benda, penyakit-penyakit dalam tubuh. Hati yang berpuasa juga, yang pertama sekali kita kena keluarkan dalam hati kita ni benda-benda yang cukup bahaya. Penyakit-penyakit virus yang paling bahaya sekali, dia kata penyakit syirkiyatun muhlikah, penyakit syirik, ragu terhadap Allah Azza wa Jalla, dan mengeluarkan i'tiqad yang batil.
daripada penyakit was-was yang mengganggu hidup kita, dan semua perasaan-perasaan yang tidak baik terhadap agama. Kalau kita bincang tentang hal ni, kadang-kadang kita fikir, kita ni orang beriman lama dah. Apa gak ada sebut lagi tentang hati ni? Apa yang dia sebut lagi tentang masalah syirik? Tuan-tuan kena ingat, kita kadang-kadang simple. Semalam anak jalan tengok kereta, berhenti dekat traffic light, tengok budak di atas kereta mak dia pegang penuh dengan tali hitam tu pun. Tekak tali hitam. Tali hitam ni untuk apa ni? Takak azimat percaya apa ke tali ni? Takut cacing lah. Nak cacing pergi ubat, beli ubat cacing hospital. Itu susah apa duk main tali. Kadang-kadang pakai tali ni takut kena penyakit, kena jin. Ini semua ni dia panggil tangkal azimat, yang kadang-kadang mengganggu kita punya akidah kepercayaan. Kita percaya ke tali hitam ni, tidak tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, benda kecil nampak main-main, jangan main-main. Kalau takut ke penyakit, takut ni pergi ke hospital, beli ubat cacing, beli ubat gutu, selesai masalah. Apa hidup sibuk ke benda. Jadi hati yang pertama sekali yang kita kena keluar dari hati kita ni, penyakit syirik. Itu kemuncak yang paling besar. Kemudian penyakit riak. Penyakit riak ni bukan satu benda yang mudah. Allah SWT larang sama sekali daripada kita penyakit kibir, penyakit takabur. Semua ini penyakit-penyakit yang merusakkan perasaan kita. Kadang-kadang ni kita ni perasaan tak baik dengan orang. Waktu kita bantu orang, budak ni duduk mengaji sekolah, kita bantu. Bila dia besar dah, dapat pangkat besar, naik tarah dah, kita hidup cerita dengan orang pula, budak tu tak kenal saya sekarang ni, tak ingat ke aku dulu tolong dia tu. Kita mengungkit, bangkit balik pemberian kita kepada budak ni 25 tahun yang lepas. Maka gugur amalan kita yang kita ungkit dengan sebab sakit hati kepada orang. Jangan. Kadang-kadang pahala yang kita buat 20 tahun dulu, hari ni hancur. Bila kita ungkit balik apa yang kita buat kepada orang tu. Jangan duduk ungkit benda yang kita buat. Para jemaah sekalian, maka hati yang baik itu tidak ada dalam perasaannya takabur. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man takabbara 'ala Allahi wada'ah. Siapa dia takabur, Allah Taala akan rendahkan pangkat dia. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa dia sifat tawadha, Allah Taala angkat darjat dia. Kita tak kalah. Kita tawadha kepada orang tak jadi masalah. Maka hati seorang mukmin tu, dia akan cerah sentiasa, dia akan bercahaya, tengok keimanan, tengok cahaya yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Nabi kita peringatkan, Nabi kata salasun muhlikatun. 3 perkara yang merusakkan seorang manusia. Tengok ni. 3 yang muhlikat. I'jabul mar'i bi nafsi. Seorang tu terlalu kagum pada diri dia sendiri. Ni saya cakap sikit, saya mana semua hebat-hebat saya belaka buat. Itu dia panggil i'jabul mar'i bi nafsihi, duk kagum dengan dia. Dia rasa dia hebat seorang dia. Yang kedua, syuhun muta', perasaan bakhil yang tak diikuti. Nak derma tak boleh. Kan derma banyak ke, miskin pula anak, pada anak dia pakat besar, gaji 10,000 sebulan, duk main takut anak miskin lagi. Wa hawan muttaba', ataupun duk ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu ni berat. Ini hadis yang menceritakan kepada kita perkara-perkara yang merusakkan. Maka penyakit-penyakit yang ada di sini, para jemaah sekalian, bersihkanlah hati kita daripada benci kepada orang mukmin, benci kepada orang-orang beriman, sakit hati sama-sama kita, hapuskanlah. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wala tanajasu wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Nabi kata janganlah kamu hasad dengki, jangan duk marah sama kita, jangan duk paling punggung bila jumpa. Jadi ila akhir hadis, semua larangan-larangan ni yang terlibat dengan penyakit hati. Ingat ke tidak cerita seorang sahabat yang Nabi kita bagi tahu, mu nak tengok akan keluar ke pintu ni, rajul min ahli jannah, seorang ahli syurga. Orang tengok, masuk wajib ni masuk. Esok dia juga masuk. 3 hari Nabi kita sebut sedemikian, orang yang sama. Maka Abdullah bin Amr ikut pakcik ni, pergi tidur rumah dia 3 malam, nak tengok apa ibadat yang dia buat. Siapa Nabi kita kata, mu nak tengok ahli syurga, tengok pakcik. Dia lekeh orang, tidak hebat mana.
Dia masuk terbasah lagi janggut orang tu. Nak tengok buka kata orang segok sana biasa. Jadi Abdullah bin Amr pergi tidur rumah dia 3 malam. Akhir sekali dia tanya Pak Cik, saya ni tak ada masalah apa-apa sebenarnya. Mari ni nak tengok apakah amalan Pak Cik buat. Siapa berkat Nabi sebut 3 malam. Pak Cik ni ahli syurga. Dia pun kata tak ada apa-apa. Amalan aku seperti mu tengok tu. Aku bukan nak nunjuk-nunjukmu. Tetapi ni yang kita payah nak buat ni tuan-tuan. La anam wa fi qalbi hasadun au hiqdun au ghusyun ala muslim. Dia kata aku tak tidur selagi ada dalam hati aku ni perasaan hasad dengki. Buat. Nak tipu orang, artinya dia tidur dalam keadaan hatinya tenang. Tak ada hasad, tak ada nak dengki dengan orang, tak ada marah pada orang, maka kata di Abdullah bin Amr bihaza balagh, dengan martabat inilah mu sampai kepada tahap yang Nabi kita sebut tadi. Jadi insya-Allah Allah mahdi qulubana ila siratikal mustaqim wa tsabbitha 'alal iman ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada hati kami kepada jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai. Tetapkanlah hati kami di atas iman ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.